إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni. Kita menyambung perbahasan daripada mukhtasar mazhab akidah dan firqah umat Islam. Kita masih lagi dalam bab berkaitan dengan Syiah, dan kita bahas sebelum ini ialah berkenaan dengan Syiah Imamiyah ataupun dikenali dengan Syiah Ithna Asyariyah. Dalam risalah ni dia letakkan pecahan-pecahan kepada Syiah Imamiyah itu. Dan juga ada satu lagi kumpulan daripada Syiah ni, nama dia Ithna Asyariyah, tapi tak sama dengan Imamiyah ni. Maknanya Ithna Asyariyah tu ada dua kelompok yang berbeza. Secara umumnya golongan Syiah Imamiyah ini ialah Syiah yang majoriti dan ramai hari ini, maknanya menjadi anutan yang dominan pada zaman sekarang. Dan inilah yang diusahakan oleh sebahagian para ulama terdahulu, mutaakhir, bukan ulama-ulama yang hidup pada zaman awal, tapi ulama-ulama yang mutaakhir, maknanya dekat lagi dengan kita ni. Mereka yang mengusahakan untuk berlakunya takrib, perpaduan di antara Sunni dan Syiah, seperti mana yang dilakukan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, tapi akhirnya dia meninggalkan projek itu. Cuma nak katanya Syiah yang cuba dia bawa berbincang itu ialah dengan Syiah Imamiyah ataupun Ithna Asyariyah, dan projek itu akhirnya tak berjalan dengan baiklah, sebab dalam Syiah itu ada unsur taqiyah yang jelas yang menyebabkan kita tak boleh nak trace adakah betul perpaduan yang dilakukan itu benar-benar untuk kata apa, mendekatkan mereka kepada Syiah, mendekatkan mereka kepada Sunni. Tapi sebenarnya kalau kita tengok dalam projek itu, akhirnya apa yang terjadi, yang Sunni ditarik menjadi Syiah. Itu yang berlaku. Dan kalau kita tengok perbahasan yang sebelum ni pun kita dah sebut beberapa kumpulan dia. Antaranya yang terkenal ialah Al-Baqiriyah dan juga Al-Ja'fariyah. Ini yang paling terkenal dalam kumpulan ataupun kelompok Syiah ni lah. Dan selepas daripada tu, daripada Ja'fariyah ini keluar kumpulan-kumpulan yang lain. Antaranya An-Nawusiyah, Al-Aftahiyah ataupun Al-Amariyah. Inilah pecahan-pecahan dia. Cuma hari ni kita nak sambung satu dua lagi pecahan daripada Ithna Asyariyah yang dominan ini. Antara yang ada dalam pecahan itu ialah namanya ialah Asy-Syumaitiyah. Tengok apa yang disebut oleh penulis hafizahullah ta'ala, disebut sini. Mereka ialah pengikut kepada Yahya bin Abi Asy-Syumait, yang juga menjadi pengikut kepada Al-Mukhtar bin Ubaid Al-Thaqafi, dan telah dibunuh bersama-sama dengannya. Maknanya perbahasan sebelum daripada ni lah, perbahasan berkenaan dengan kelompok An-Nawusiyah dan juga Al-Baqiriyah. Saya sebut sepintas lalu saja, nanti kita akan clarify balik benda ni. Dia kata mereka berpendapat bahawa imam itu secara nas daripada Imam Ja'far kepada anaknya Ja'far As-Sadiq, dan yang menjadi Imam Mahdi ialah di kalangan anaknya, dan imam itu dipilih di kalangan anak-anak Imam Ja'far secara tertib, iaitu Ismail, Muhammad, Abdullah Al-Aftah dan juga Ishaq.
Inilah secara ringkas Asy-Syumaitiyah. Okay. Kemudian ialah Al-Mausawiyah dan Al-Mafadliyah. Ini ialah kelompok seterusnya. Mereka ialah satu kumpulan yang berpendapat bahawa yang menjadi imam ialah Musa bin Ja'far Al-Kazim. Yang menjadi ketua kumpulan ini ialah Al-Fadl bin Umar. Mereka berpendapat bahawa Musa Al-Kazim masih hidup, di mana masuk berjumpa Khalifah Harun Ar-Rashid, kemudian tidak keluar lagi, dan dia akan keluar menjadi Imam Mahdi. Okay. Seterusnya, yang bawah pada tu dia sebut lagi, kemudian golongan ini telah berpecah kepada beberapa mazhab, iaitu Al-Mu'atwarah, iaitu mereka yang berpendapat bahawa kita tidak tahu sama ada Imam Musa masih hidup ataupun sudah mati. Ataupun yang kedua, pecahan yang kedua ialah Al-Qut'iyah, mereka yang mengambil keputusan bahawa Musa sudah mati. Dan juga Al-Waqifah yang berpendapat bahawasanya Musa Al-Kazim tidak mati, dia akan zahir semula selepas pada ghaib. Okay. Yang kita duk dengar ni Isna Asyariyah, Ja'fariyah, Al-Baqiriyah, Nawusiyah, apa-apa semua ni lah, segala yah-yah yang duk ada ni. Okay. Dalam Syiah ni, okay, apa yang saya nak bawa kepada semua yang ada dalam majlis kita pada malam ni ialah Syiah itu banyak pecahan dia. Seperti mana Sunni itu pun banyak pecahan dia. Kita balik semula kepada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, iaitu Nabi kata, sataftariqu ummati ila 73 firqatan. Umat ini akan berpecah kepada 73 golongan, kulluhum finnar illa wahidah, semuanya dalam neraka kecuali satu. Sahabat pun bertanya, waman hum, siapakah satu itu? Pertama kita tengok soalan para sahabat ni, dia tanya siapakah yang satu itu. Pertanyaan sahabat tu, waman hum, siapa mereka? Man ini ialah maksud daripada pertanyaan tu ialah, tolong beritahu pada kami mereka ni bangsa apa, duduk di mana, bercakap bahasa apa. Maknanya dalam erti kata lain, nak jawapan detail yang betul-betul masuk syurga ni siapa satu ni. Okay. Lalu Nabi pun jawab, ma ana alaihi wa ashabi. Yang satu ini ialah yang mereka itu berada di atas apa yang aku berada sekarang, dan juga apa yang para sahabat aku berada di atasnya, iaitu di atas nas yang jelaslah, dan ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat. Jadi daripada persoalan yang dilakukan oleh sahabat itu, sahabat dia soal Nabi itu, kita boleh tengok sahabat dia tak fokus pada yang 72 tu. Dia fokus pada yang satu. Sebab yang mustahaknya nak kenal yang betul dulu, barulah nak kenal yang tak betul. Okay. Cuma zaman kita ni dia berbeza, sebab kesamaran, syubuhat, benda-benda yang sama ni dia makin hebat dan makin dahsyat. Sebab Nabi pun sebut, semakin akhir zaman semakin dahsyat kebenaran itu dikelabui ataupun disamari, sehingga orang susah untuk membuat penilaian yang mana satu betul, yang mana satu salah. Sebab kedua-duanya menggunakan hujah yang fasih juga, ataupun nas yang kemas juga. Hujahan mereka pun sekali pandang nampak macam kemas. Sebab tu kalau kita tengok dalam hadis tu, Nabi kata 73 golongan umat ini akan berpecah. Para ulama berbeza pandangan. Ada yang kata 72 itu memang bilangan dia 72. Maknanya kelompok sesat ni 72. Ada yang kata tak, sebenarnya 72 itu ialah isyarat kepada banyak, bukan 72. Dan saya cenderung pada pandangan itu, sebab kalau kita tengok makin akhir zaman ni makin banyak kelompok-kelompok yang keluar daripada ma ana alaihi wa ashabi yang Nabi sebut tu. Bukan hanya Syiah, bukan hanya orang kata apa, Murji'ah. Banyak. Bahkan bawah Murji'ah tu banyak, bawah Syiah tu pula banyak. Mu'tazilah dan lain-lain itu bab lain lagi. Okay. Sebab tu kalau tengok kelompok-kelompok sesat itu berbagai. Di Malaysia kita ni Syiah, jelaslah Syiah, sebab dia ada silibus dia, maknanya dia ada rujukan dia. Yang jadi problem di Malaysia kita ni, lepas ni kita akan tengoklah Murji'ah, cuma dalam buku ni dia lebih pada teori, nanti kita akan kait dengan semasa lah, isu-isu semasa ni. Murji'ah yang ada di zaman sekarang, dia tak guna nama Murji'ah. Kalau Syiah ni dia duk guna nama Syiah lagi lah. Kalau tuan-tuan tengok di Malaysia ni, kalau dia mengaku Syiah,
dia akan guna nama dia Syiah. Walaupun dia taqiyah, dia pura-pura. Okay. Tapi yang Murji'ah ini dia tak. Murji'ah ni dia tukar. Dia tukar nama. Murji'ah, dia orang akan guna nama sekarang, mungkin masuk dalam Murji'ah itu ialah modernism. Nama tak nampak macam Arab langsung. Feminism, liberalism. Segala ism-ism yang ada tu pada zaman sekarang tu semua duduk di bawah kelompok Murji'ah. Dari segi teori dia sama. Sebab tu kita akan tengok golongan-golongan seperti ini, mereka akan mempertikaikan benda-benda yang bersifat hak asasi kalau tempat negara kita. Dan yang duk hangat sekarang ni ialah isu mempertikaikan pembelajaran bahasa Arab di sekolah. Itu ialah benda yang kita boleh tengok lah. Maknanya benda ni, golongan-golongan ni duk tweet apa semua, dia kata tidak relevan lah untuk belajar bahasa Arab bersungguh sangat. Okay. Sebenarnya kalau kita tengok, keperluan belajar bahasa Arab bagi orang Islam ni tinggi. Memang tinggi. Dia bukan hanya perlu belajar sikit-sikit. Sebab apa? Kalau kita baca Quran, dalam surah Fussilat, Allah Ta'ala sebut, kitabun uhkimat ayatuhu, kitabun fussilat ayatuhu, kitab yang mengandungi dalamnya ayat-ayat yang kami beri penerangan, Quranan, ianya perlu dibaca Arabian, dalam bahasa Arab. Petunjuk dia situ ialah nak beritahu, syarat utama nak faham Quran, syarat utama nak mengambil manfaat dengan Quran itu ialah dengan mengetahui bahasa Arab itu. Kalau tak, Quran hanya akan menjadi buku bacaan biasa, kitab bacaan biasa yang hanya digunakan untuk mencari keberkatan dalam ritual-ritual dan majlis-majlis tertentu sahaja. Hanya dijadikan sebagai majlis tahunan untuk pertandingan, tapi untuk pedoman hidup tak sampai. Okay. Jadi ini juga antara gerakan-gerakan yang nak suruh berpaling daripada benda tu. Okay. Cuma nak katanya yang Syiah yang kita duk bincang ni, yang kita duk sebut tadi ni, diorang pun berpaling daripada Quran. Sebab kau tengok dalam kefahaman majoriti Syiah, mereka menolak Quran yang ada sekarang ni, dan mereka mengatakan sebahagian besar Quran itu disembunyikan. Okay. Saya beri contoh pada tuan-tuan mudah, analogi mudah. Okay. Yang Murji'ah ni, dia orang golongan yang cuai. Yang Syiah ni dia orang yang melampau. Dia orang over. Sebab tu kau tengok golongan Syiah, dia orang ialah golongan yang kuat buat ibadah, bukan golongan yang malas beribadah. Golongan yang kuat buat ibadah. Sebab tu kalau kita tengok zikir-zikir, wirid-wirid yang ada, yang dipegang oleh majoriti Syiah, panjang, banyak, sangat banyak wirid yang dia orang kena buat. Sebab tu kalau kita tengok, dia ada satu kitab himpunan zikir-zikir dia orang. Macam kita Ahlus Sunnah ni ada Al-Azkar, ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Kitabul Azkar, ada Azkar Imam Nawawi. Yang ada di sisi Syiah namanya ialah Biharul Anwar. Nama dia Biharul Anwar ni antara buku yang kitab yang ditulis oleh satu orang tokoh dia, Al-Ismaili kalau saya tak silap nama penulis dia tu. Dalam tu banyak zikir-zikir yang perlu dibuat. Dan kadang-kadang ada sebahagian penceramah ni dia terlepas, dia bawa juga zikir-zikir tu, amalan dalam tu buat masuk dalam kuliah. Sebab dia tak check buku tu, dia tak tengok elok, dan akhirnya amalan-amalan tu disebar. Cuma saya tak ingatlah contoh-contoh dia, tapi memang ada lah orang duk sebar dalam media sosial ni banyak. Daripada kitab Biharul Anwar, memang dia tulis daripada Bihar Al-Anwar. Itu ialah kitab himpunan amalan zikir-zikir. Tapi untuk Murji'ah ni dia orang tak ada kitab. Sebab dia orang memang tak berminat untuk buat ibadah, nak solat, nak apa ni, memang dia tak minat. Syiah, dia orang suka berzikir. Walaupun kita tengok dia orang salat tu kurang, tapi mereka kelompok yang berzikir. Kelompok yang berzikir, bukan kelompok yang malas untuk beribadah lah. Sebab tu kau tengok dia orang pun ada tanah suci dia orang, iaitu di Karbala, di Iraq hari ni. Dan kalau kita tengok di Karbala tu, ianya ialah sebuah masjid yang dilakukan ibadah, ada ritual tertentu, ada amalan-amalan tertentu, dan dia orang pun ada masjid. Kalau bukan di Karbala tu pun, mana dia orang ada masjid dia orang. Dan dia orang ada, orang kata apa, upacara-upacara agama. Kalau Murji'ah benda tu tidak ada. Okay. Poin dia yang saya nak beritahu ialah kedua-duanya ajak berpaling pada Quran, tapi yang ni ajak berpaling version dia, yang Murji'ah pun semua ni, version ni ialah version kita ambil yang dunia saja, tak payah ambil langsung. Okay. Yang version Syiah ni kita ambil yang akhirat, tapi kita cipta yang baru sikit.
Mana zikir ke, salat ke. Dia orang salat, tapi dalam salat ada ucapan-ucapan yang lain. Dalam azan dia orang ada ucapan-ucapan yang lain. Dalam rukun iman, rukun Islam dia orang pun ada tambahan-tambahan yang lain. Beza dengan Murji'ah, dia orang tidak ada benda-benda seperti itu. Okay. Nak katanya pada kita, dua sudut inilah syaitan, iblis dia akan rosakkan manusia untuk cuai berpaling ataupun untuk baca Quran lepas tu buat tafsiran sendiri dan akhirnya menambah mengurang dalam apa yang ada dalam Al-Quran itu. Okay. Jadi yang kata Syiah ni, yang punya banyak ni, yang daripada Imamiyah ni sampai Al-Baqiriyah, Ja'fariyah, Nawusiyah, Al-Aftahiyah, semua-semua ni, poinnya ialah satu, nak tunjuk siapa yang paling dekat dan paling faham kehendak Tuhan. Itu saja. Dan siapakah yang paling layak untuk memimpin umat ini seperti mana yang Tuhan nak. Sebab tu kita akan tengok perbahasan kumpulan Syiah, dia tak akan lari daripada bahas imam yang memimpin dan imam yang akan datang, iaitu Imam Mahdi. Cuma sekarang ni kita orang Melayu kita ni, Malaysia kita ni pun dekat-dekat akhir zaman ni, tambah dengan Covid apa semua ni, gerakan mencari Imam Mahdi ni bukan hanya Syiah saja yang duk buat, tapi Sunni pun duk buat juga. Sunni yang belajar tak berapa kemas sangat lah. Sebab tu kita akan tengok sekarang ni pun orang-orang yang terlibat dengan benda-benda yang pelik-pelik, contohnya fahaman-fahaman yang tertentu lah, ataupun duk cari fenomena alam semesta yang pelik-pelik, lepas tu cari riwayat-riwayat untuk kaitkan diri ni dengan Imam Mahdi. Sebab tu kita akan tengok ada orang, sebahagian dia cari di mana kita ni boleh attach dengan Imam Mahdi. Sebab tu kita akan tengok ada setengah-setengah orang ni dia kata Bani Melayu ni berpotensi untuk menjadi tentera Imam Mahdi. Orang Melayu lah, merujuk kepada orang Melayu. Okay. Lalu dia cari, dia korek macam-macam. Antara yang dia korek ialah cerita ketika mana Telaga Zamzam dijumpai oleh Datuk Nabi. Kita kena tahu Telaga Zamzam ni zaman Nabi Ibrahim, lepas tu Nabi Ismail duduk situ. Okay. Telaga Zamzam, air Zamzam yang ada di Mekah tu, dia keluar dengan berkat Allah Ta'ala. Okay. Daripada laluan yang dibuka oleh Jibril. Okay. Dan dia tertutup beberapa tahun. Maknanya waktu Datuk Nabi tu, waktu Nabi dekat-dekat nak lahir ni, Telaga Zamzam belum ada lagi. Belum ada. Sehinggalah ada ceritanya lah, ada mimpi yang berlaku kepada Abdul Muttalib ni, sehingga dapat jumpa balik koordinat di mana Telaga Zamzam tu. Yang kita duk tengok hari ni tu ialah yang datang dalam mimpi Abdul Muttalib. Dan mimpi itu disepakati oleh para ulama dengan sanad dia apa-apa semua, sebab dia merupakan kawasan yang tepat lah sebelum daripada tu pun. Okay. Cuma ada satu orang dia ni penyelidik lah di negara kita. Okay. Dia kata waktu Abdul Muttalib, saya pun tak tahu dia jumpa di mana, cuma sebab dia macam satu press conference terhadap buku yang baru dia tulis. Dia kata waktu telaga tu dijumpai, Abdul Muttalib ni dia jumpa ataupun atas pada tu, ataupun moyang Nabi, saya tak ingat sangat sebab saya orang kata apa, baru teringat tadi, saya tak berniat nak cakap bab ni, tapi bila sebut bab ni dia terdatang, dia datang benda tu. Okey. Nak kata usaha orang Melayu kita ni sebahagiannya lah nak pergi attach, nak bagi dekat dengan Nabi, lepas tu nak kait dengan Imam Mahdi tu. Macam yang Syiah duk buat. Saya tak kata ini ialah Melayu Syiah. Cuma benda-benda ni lah yang akan disibukkan oleh orang akhir zaman untuk dia tak fokus pada Quran, tapi dia fokus kepada benda-benda tu. Okay. Jadi dia kata waktu moyang Nabi ke Datuk Nabi ni dia jumpa air Zamzam tu keluar. Okay. Pertama, harta-harta perang, emas, perak apa semua tertanam. Sebab punca Telaga Zamzam ni dia tertutup sebab berlaku perang di situ. Bila mana berlaku perang, dikambus telaga tu. Okay. Jadi jumpalah orang kata apa, alatan-alatan perang dan juga harta-harta kabilah yang lama, emas, perak, apa-apa semualah. Okay. Lepas tu kata penyelidik ni perempuan. Dia satu orang pensyarah universiti. Saya rasa ada doktor ataupun ada prof di hadapan dia, nama dia. Dia kata jumpa 2 shilling, 2 keping duit shilling. Di duit shilling tu ada gambar 2 ekor kijang.
Dia orang Kelantan tu kan. Dia nak kata ada kaitan lah kerajaan Mekah tu dengan dulu. Okey. Cuma nak kata dia cari. Sangguplah dia cari benda tu. Okey. Saya tak kata benda tu kalau dia dapat bukti kan tak apa. Okey. Cuma dia cari. Last sekali dia akan pergi kepada orang Melayu ni berpotensi menjadi tentera Imam Mahdi. Dia pergi situ. Last sekali dia pergi situ. Sebab tu kita tengok cubaan-cubaan orang nak kata Melayu ni berasal daripada isteri Nabi Ibrahim yang ketiga yang bernama Qanturah. Sebenarnya riwayat isteri Nabi Ibrahim yang berkahwin dengan Qanturah tu memang ada, tak dapat dinafikan. Dalam kitab-kitab sirah memang ada sebut isteri Nabi Ibrahim yang ketiga ni nama dia Qanturah. Okay. Cuma riwayat yang kata Qanturah ni pergi ke timur, ke wilayah kita, dan akhirnya duduk di kawasan ni. Dan akhirnya orang kata apa, dia beranak pinak dan keluarlah manusia di kawasan ni. Okay. Itu yang ramai ustaz-ustaz duk cerita. Ustaz-ustaz yang orang kata apa, cari modal baru, dia malas nak baca kitab, dia bawa cerita ni lah. Okay. Sebab cerita-cerita ni dia macam menarik, dia boleh attach orang. Okay. Pertama kita kena tahu dari segi sejarah yang betul, orang Melayu dia bukan datang kawasan ni, dia ialah satu bangsa yang berhijrah daripada tempat lain. Kita dah bahas dulu pada buku yang sebelum ni lah. Okay. Iaitu orang Melayu ni ialah datang daripada penghijrahan orang-orang daripada tamadun Indus, India. Taklah kata orang Melayu ni ada keturunan India. Okay. Cuma orang-orang tamadun Indus yang datang berhijrah ke kawasan kita, lepas pada tu keluar membiak, dan keluarlah bangsa Melayu dan suku-suku daripada rumpun Melayu itu. Okay. Cuma nak katanya kita datang daripada penghijrahan, bukan duduk sini lah. Okay. Cuma riwayat kata Qanturah tu lah riwayat yang masyhur orang cerita sekarang. Tapi riwayat tu tak betul, tidak ada riwayat seperti itu. Okay. Dan tidak menjadi satu aib pun, ataupun tidak menjadi satu benda yang kita kena fikir sampai cari sumber mana-mana nak kata kita ni akan bersama dengan Imam Mahdi. Yang pasti orang yang mengikuti semua ajaran yang dibawa dalam agama ni sesuai seperti mana yang Nabi suruh, dia akan bersama dengan kebenaran. Itu saja. Yang pastinya kalau kita tengok dalam hadis Nabi sebut yang akan bersama dengan Imam Mahdi ni ialah Bani Tamim. Sekarang ni orang tak cakap dah Bani Tamim sebab percubaan untuk attach orang Melayu sebagai Bani Tamim ni kebanyakannya gagal. Ada satu orang penceramah, dia kata Tamim itu tanah Melayu. Itu ialah cubaan-cubaan yang berani lah kalau kita kira. Sebab kalau dia kata Tamim yang Nabi sebutlah hadis itu ialah tanah Melayu, seolah-olah Nabi sedang bercakap dengan sahabat dalam bahasa Melayu. Nabi tak bercakap dengan bahasa Arab. Yang pasti Bani Tamim bukan orang Melayu. Bani Tamim ialah satu kabilah di negara Arab yang diorang tu duduk di kawasan Hijaz dan akhirnya diorang berselerak di kawasan negara-negara Teluk sekarang ni. Maknanya di Arab Saudi, di Qatar, di UAE dan juga di Kuwait sekitar itulah. Okay. Dan mereka ialah bangsa Arab. Mereka bukan bangsa Melayu. Cuma yang memang betul keturunan Bani Tamim bersih, tidak ada campuran, ialah penguasa bagi negara Qatar hari ini. Itu memang keturunan Bani Tamim yang betul. Bila mana orang sebut, dia orang tak boleh terima. Sebab apa? Sebab pemerintah Qatar yang kata Bani Tamim tu, dia ialah cucu cicit daripada Muhammad bin Abdul Wahab yang orang cak tak betul tu. Itu yang orang marah. Itu yang orang rasa macam tak kena lah. Kalau boleh attach dengan kawan ni, rasa macam tak berapa lega sangat dengan fakta tu. Tapi fakta tak boleh disembunyikan. Ini benda yang kita kena tahulah. Ini perkara yang kita tahu. Cuma cubaan yang suka cari Imam Mahdi, suka cari Bani Tamim, suka susun, orang kata apa, kronologi nak pergi ke kiamat ini ialah sikap golongan Syiah dulu sebenarnya. Sebab dia orang nak tarik sehinggalah dia orang dapat jawapan siapa Imam Mahdi. Sebab tu kita tengok dalam kelompok Syiah ni, dia orang duk bergaduh. Imam Mahdi yang lah tu siapa? Adakah Imam Ja'far Al-Kazim ataupun Muhammad Al-Baqir? Dia orang tak tahu. Sebab dia orang tak dapat jawapan. Cuma revolusi yang hebat berlaku pada kelompok Syiah di dunia ini ialah bila mana naik saja Khomeini, dia membuat satu teori baru
iaitu teori ataupun satu kaedah nama dia wilayatul faqih. Satu kedudukan yang ada dalam Syiah ini, iaitu ada satu jawatan dia panggil pemangku kepada imam yang ditunggu. Iaitu dialah sendiri, Khomeini itu sendirilah. Sebab duk tunggu lama sangat Imam Mahdi ni di Sardab, di Iraq, duduk di mulut gua tu duk tunggu, pintu gua tu duk tunggu. Wahai imam keluar, dan perayaan upacara tu dibuat sampai ratus tahun, dan akhirnya kelompok-kelompok Syiah ada yang sudah rasa benda tu buang masa. Cuma tak nak bagi pecah tembelang, tak nak bagi orang lari dan orang petikai akidah ini, akhirnya dia buat teori-teori yang barulah. Okey. Cuma nak katanya yang suka cari Imam Mahdi apa-apa semua ni seperti itu. Okay. Kemudian kelompok seterusnya ialah Ithna Asyariyah version kedua. Yang kita duk bincang sebelum ni, Imamiyah Ithna Asyariyah version pertama, yang duduk di bawah tu banyak kelompok lah. Iaitu Ja'fariyah, Nawusiyah, Al-Aftahiyah, Shumaitiyah, Al-Mausawiyah, Al-Mu'atwarah dan Al-Qut'iyah Al-Waqifah. Itu yang baru tadi kita sebut. Sekarang ni nak sebut tentang Ithna Asyariyah yang kedua. Maknanya dalam Syiah ni Ithna Asyariyah ada dua. Yang version pertama dengan version kedua. Okey, yang ni version kedua. Telah dinyatakan dahulu bahawa mazhab Imamiyah juga dikenali dengan Ithna Asyariyah. Tetapi terdapat di kalangan mereka di antaranya Kashiful Ghata. Kashiful Ghata ni nama orang, bukan nama kitab. Nama salah seorang daripada ulama Syiah mutaakhirin zaman kita. Dekat dengan kita ni lah. Main dekat dengan Khomeini, dekat dengan Hashimi Rafsanjani ni antara tokoh-tokoh Syiah yang mutaakhir, yang telah menjatuhkan kerajaan Shah Iran yang orang kata apa, yang monarki, pemerintahan secara anak beranak tu lah. Okay, dijatuhkan. Bahawa mereka juga menganut agama tauhid semata-mata. Okay. Ithna Asyariyah ni dia banyak tolak usul dalam Ithna Asyariyah ataupun Imamiyah yang sebelum ni. Okey. Menolak fahaman yang menyatakan serupanya Allah dengan makhluk. Serupa Allah dengan makhluk kat mana? Syiah kata Allah Ta'ala serupa dengan makhluk. Zat yang ada dalam imam-imam 12 itu ialah bahagian daripada ketuhanan. Dalam ilmu teologi ataupun ilmu usuluddin ni, ilmu bab-bab perbandingan mazhab, perbandingan agama ni, dia sebut unsur ilhad dan juga unsur hulul. Ilhad hulul ni ialah ittihad, dan hulul ni ialah bukan ilhad. Ittihad dan hulul ialah konsep kita boleh menyatu dengan Tuhan, Tuhan boleh menyatu dengan kita. Yang ni ada dalam Hindu, ada dalam Majusi dulu. Dalam Hindu dia panggil konsep Brahman dan Atman. Brahman tu Tuhan, kita ni Atman. Atman ni maksudnya kita ialah percikan daripada zat Tuhan. Hari ni yang duk bawa ideologi ni yang lebih kurang sama ialah Batiniyah ataupun ajaran ilmu hakikat. Ayah Pen ke, Haji Ahmad Laksmana ke, itu ialah poin yang sama. Okay. Sebab apa Syiah boleh bawa benda ni? Kita kena tahu. Majoriti Syiah ni dia orang datang daripada wilayah Parsi. Parsi ni dulu ialah beragama Majusi, dan Majusi memang ada pemikiran ini. Dalam ilmu teologi dia panggil politism. Politism ni maksud dia apa? Kita pernah dengar perkataan politik kan? Politik ni maknanya orang yang bermacam-macam, berbagai-bagai duduk dalam satu tempat. Macam kita lah ahli dewan, orang kata apa, negara apa-apa semua ni, parlimen apa semua ni, itu semua orang panggil ahli politik lah tu. Okay. Politik maknanya ada satu wakil, wakil tu dia lantik pula wakil-wakil yang lain. Ada satu Tuhan, lepas tu Tuhan tu lantik wakil-wakil yang lain. Itu dia panggil politism. Okay. Kita tengok Ithna Asyariyah ni dia tolak yang tu. Lepas pada tu dia menolak sifat kekurangan yang ada pada Tuhan, menolak ajaran tanasuh al-arwah. Tanasuh arwah ni maksud dia apa? Reinkarnasi. Sebab di sisi sebahagian golongan Syiah, dia kata syurga neraka yang ada dalam Quran yang Nabi Muhammad duk sebut ni, dia bukan syurga neraka balasan di akhirat nanti. Ia hanyalah simbolik kepada balasan baik, balasan buruk. Syurga balasan baik, neraka balasan buruk. Okay. Maknanya kita ni akan duduk atas dunia ni sampai bila-bila. Yang kiamat yang hancur dunia, lepas tu dia dibina balik. Dunia ni akan dibina balik, dan orang-orang baik yang telah mati pada kehancuran pertama, dia akan kembali balik ke dalam jasad orang-orang yang dibangkit, orang-orang yang berada pada pusingan kedua ni,
dan dia akan duduk dalam ruh orang-orang yang hebat. Reinkarnasi. Kalau dia orang baik, dia akan jadi orang-orang yang hebat lah. Kalau dia orang yang tak baik, dia akan duduk dalam tubuh binatang. Ini benda yang berlaku. Yang ni ada dalam Hindu, ada dalam Majusi, ada juga dalam Syiah. Tanasukh al-arwah dipanggil. Dalam bahasa kata apa, bahasa Inggeris dia panggil reinkarnasi lah. Bahasa Melayu dia panggil reinkarnasi lah benda ni. Maknanya ulang balik roh tu akan patah balik ke dunia dan dia akan duduk dalam, dia bukan menurun macam orang masuk hantu tu, bukannya tu. Ini memang badan orang tu. Dalam Buddha pun ada. Sebab tu kalau tengok di Nepal sekarang ni, di Nepal ada satu orang muda, umur 29, 30. Nama dia Ram Bahadur. Ram Bahadur ni dikatakan kelahiran semula kepada Gautama Buddha, pengasas kepada ajaran Buddha itu. Sebab dia ni betapa duduk di bawah pokok sampai 10 bulan, tak makan, tak minum, tak kena apa-apa pun. Okay. Akhirnya satu masa orang tengok dia hilang. Ni di Nepal ni lah benda yang berlaku. Dia ni muda lagi lah, dia ni muda. Dengan sebab dia tu betapa lama, menyebabkan tempat dia tu orang datang ziarah, orang pergi berdoa, dan menyebabkan foreigner, orang-orang luar, Mak Saleh ni, Mak Saleh yang agnostik. Agnostik ni ialah satu benda yang berlaku dalam kehidupan dunia ni. Agnostik ni tak nak percaya mana-mana agama, cuma kalau tengok agama tu macam betul sikit, tak pergi situ. Tuhan ada, cuma Tuhan kadang-kadang duduk kat Buddha sekejap, duduk kat Islam sekejap, duduk kat ni. Tuhan duduk di mana-mana. Itu agnostik. Dia tidak mahu claim diri dia sebagai penganut agama tu, cuma kalau tengok orang tu dia ada something miracle ataupun spiritual punya orang, dia akan pergi situ. Okay. Jadi sebahagian foreigner, mak-mak saleh yang datang jumpa dia ni, dia orang pergi, dia orang bercakap, dia orang belajar, konon-konon belajar lah. Dan akhirnya foreigner tu hilang, tak tahu pergi ke mana. Sehinggalah ada satu orang foreigner ni, dia boleh melarikan diri, tapi dia dah cacat dah sebelah. Maknanya dia punya tubuh badan tu dah ada mengalami kekurangan lah, maknanya patah ke apa semua. Okay. Maknanya dia telah mengalami penderaan waktu dia rapat dengan Ram Bahadur itu. Okay. Dan of course lah, yang hilang tu telah dibunuh sebenarnya. Kanak-kanak yang duduk dekat dengan dia, lelaki ke perempuan, telah dibuat gangguan seksual, dan akhirnya polis Nepal telah ambil tindakan terhadap Ram Bahadur. Cuma nak kata reinkarnasi tu dalam duk kata Gautama Buddha duk dalam badan dia. Dia duk buat macam-macam pada orang. Okay. Dan kaya yang tak amat-amat kaya lah dia ni. Walaupun ajar orang untuk zuhud, kaya luar biasa. Maknanya waktu polis tu serbu rumah dia, duitnya banyak, keretanya banyak, dalam-dalam duk betapa badan penuh dengan daki, tuan-tuan. Kereta 5-60 buah duk ada. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi ke India pun semua, tuan-tuan tengok Sami yang duduk tepi-tepi sungai, Sami Hindu. Saya pernah pergi Sungai Gangga pun semua. Dalam-dalam tak pakai baju. Sebab Sami ni, dia konsep Brahman ni, dia kena melalui satu proses nama dia moksha. Moksha ni kena betapa badan sapu dengan abu mayat yang warna putih tu, yang dia orang sapu dekat dahi tu. Abu mayat yang dicampur dengan najis lembu. Yang di Malaysia ni pun macam tu lah. Abu mayat, abu suci. Dia tak panggil abu mayat lah. Ada orang kata abu mayat. Okay. Dia abu yang dicampur dengan najis lembu. Dan lembu tu bukan lembu sembarangan. Yang di Malaysia ni, dia tak pakai najis lembu yang tepi-tepi jalan tu. Tak pakai tahi lembu yang atas jalan. Tahi lembu tu import daripada India. Dan lembu tu dimewahkan. Tuan-tuan kena tahulah yang di India ni tak pakai tahi lembu sembarangan lah. Okay. Cuma kadang-kadang saya kesian juga lah, takut ada sebahagian ahli politik dia nak pergi rasmi majlis-majlis kawan-kawan ni, kena calik juga atas dahi sekali. Okay. Okay. Yang kena calik tu lembu terpilih lah, tahi lembu terpilih. Okey lagi lah maknanya. Tapi tak patut juga lah dia buat benda macam tu. Okay. Cuma nak katanya benda tu yang memang betul daripada najis lembu lah. Okay. Jadi dia nak moksha ni, dia kena sapu badan dia dengan semua benda tu lah. Okay. Dalam tak pakai kain ni, tak pakai baju ni, dia ada beberapa proses lah. Ada pakai baju, pakai kain, tak pakai baju, ada yang tak pakai langsung, apa-apa semua. Okay. Saya duk tengok dengan mata kepala saya sendiri lah. Dalam macam tu, dia orang ada telefon. Maknanya smartphone dia orang ni ada.
Dalam-dalam duk nak jadi sami tu, dia orang pakai telefon mahal-mahal. iPhone, majoriti saya tengok yang duduk tepi Sungai Gangga tu pakai iPhone. Duk balas WhatsApp siapa nak mai berdoa dengan dia, wallahu alam. Cuma nak katanya telefon ada. Telefon ada. Dalam-dalam duduk kata nak tu. Inilah benda-benda yang mengarut. Maknanya orang yang mempergunakan agama ni bukanlah Islam yang ada. Dalam agama-agama lain pun ada. Sebab tu ada orang atas dunia ni dia pilih tak nak beragama sebab dia frust tengok perangai orang agama macam ni. Perangai mempergunakan agama. Okey. Jadi Isna Asyariyah ni yang dibawa oleh Kashiful Ghatta ni, dia tolak semua benda tu. Dia tolak Mujassimah, dia tolak Hulul Ittihad. Golongan yang dikenali dengan Isna Asyariyah Ja'fariyah pada hari ini menolak fahaman-fahaman yang bercanggah dengan dasar-dasar akidah yang dianut oleh sebahagian daripada mazhab-mazhab yang tersebut di atas dan telah menganggap kafir. Maknanya Isna Asyariyah ni yang dibawa oleh Kashiful Ghatta ni dengan Isna Asyariyah yang dominan hari ni, diorang ada isu bergaduh sampai kafir mengkafir antara satu sama lain. Maknanya dalam sama Syiah pun berlakunya isu takfiri. Di samping itu mereka menambah rukun Islam ke-6 iaitu percaya kepada imamah, iaitu jawatan menjadi imam adalah kurniaan Tuhan. Sebagaimana kenabian juga kurnia Tuhan dan Allah menyuruh nabinya supaya menentukan imam secara nas. Tengok, dia tak fokus nak pergi kepada nak cari imam tu. Okay. Kalau Nabi menyampaikan ajaran daripada Allah, maka imam menyampaikannya daripada Nabi. Mereka berpendapat bahawa imam itu maksum, terpelihara daripada dosa. Okay. Sebab tu tuan-tuan kita akan tengok ajaran yang pelik-pelik ni, Syiah apa semua, walaupun dia ni dah masuk dalam Islam, Syiah ni sebahagian para ulama mengeluarkan mereka daripada Islam. Tak kata dia orang Islam. Cuma penulis buku kita ni dia lunak sikit lah. Dia tetap kata Syiah tu bahagian daripada Muslim lagi. Okay. Benda ni kita boleh nak setuju tak nak setuju, orang yang belajar orang akan tahulah dekat mana tak kena, orang yang buat penelitian. Kalau nak kata Syiah tak kafir, Syiah zaman-zaman awal dulu mungkin lah. Syiah Zaidiyah apa semua. Syiah sekarang ni kena tengok dulu apa yang diorang imani. Okay. Saya nak katanya apa dia? Kalau kita pernah dengar sebab turun surah Kahfi dengan surah Isra, asbab nuzul surah Kahfi surah Isra, antara sebab turun dua surah ni ialah Nabi telah didatangi oleh dua orang lelaki daripada kalangan Quraisy musyrikin. Diorang ni tanya soalan pada Nabi, dan soalan-soalan yang diorang tanya tu diorang dah pergi tanya dengan Yahudi, rabai Yahudi ni. Tujuan nak cari idea, kami nak tanya Muhammad ni soalan-soalan yang boleh menggugat kenabian dan kerasulannya. Tolong beri pada kami soalan yang nampak macam kemas sikit, hebat sikit. Kita boleh trace dia ni betul penipu ke ataupun dia memang utusan Tuhan. Jadi ada rabai Yahudi yang telah beri soalan tu kepada dua orang lelaki ni. Yang pertama, lelaki musyrikin Mekah yang bagi jumpa Nabi ni ialah Nadar bin Haris. Yang kedua ialah Uqbah bin Abi Mu'id. Dalam sebahagian riwayat kata dua orang ni. Okay. Dia datang jumpa Nabi, dia tanya, wahai Muhammad, kami nak tanya beberapa soalan. 3 soalan dia tanya. Soalan pertama, ceritakan kepada kami pemuda yang melarikan diri ke dalam gua, macam mana kesudahan dia, iaitu Ashabul Kahfi. 7 orang pemuda. Lepas tu cerita pada kami satu orang lelaki yang Tuhan beri pada dia kuasa memerintah daripada timur ke barat, iaitu Zulkarnain. Dan dia telah berjalan di atas muka bumi ni, rajulun tawaf, tengok kawasan jajahan dia. Cerita kesudahan dia macam mana, dia jumpa Yajuj Majuj tu macam mana, apa yang dia buat. Okay. Kemudian soalan yang ketiga, tolong beritahu kami ruh tu apa dia. 3 soalan. Nabi kata esok kamu datang, wahyu turun, aku beri jawapan. Nabi tak sebut insya-Allah, menyebabkan wahyu delay sehingga dekat 2 minggu. Sebab Allah Ta'ala nak tegur Nabi, jangan bercakap yakin sangat. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Jangan kamu kata aku akan buat benda ni esok sebelum kamu ikat perkataan itu dengan insya-Allah. Teguran. Okay. Cuma teguran yang Allah Ta'ala buat pada Nabi tu berat juga untuk Nabi lalui. Sebab tuan-tuan boleh bayang, 2 orang musyrikin datang jumpa Nabi. Dia datang tu tanya soalan nak kena Nabi, bukan tanya dengan sebab nak faham Islam tu betul. Memang cari idea, cari celah mana kita nak kena Muhammad ni. Okay.
Bila mana Nabi tak boleh jawab, dia orang datang hari yang kedua, Nabi kata wahyu tak turun, datang esok sampai kat dengan 2 minggu. Tuan-tuan boleh bayang. Berita orang kata Nabi Muhammad menipu ni sudah tersebar hampir seluruh Mekah. Orang duk kata ke Nabi. Orang kata, tengok Muhammad kata pembawa kebenaran lah apalah. 3 soalan tu pun tak boleh jawab. Beratlah. Kerana soalan ni juga, dia ujian kepada iman para sahabat. Para sahabat ni ada yang dah teragak-agak ni. Betul ke kita ikut Muhammad ni? Ada. Maknanya kalau kita bayang, kalau kita berada di zaman itu, kita pun akan teragak-agak juga. Sebab Nabi tak boleh jawab ni, kata utusan Tuhan. Okey. Sehinggalah turun ayat-ayat dalam surah Al-Isra' dan juga surah Kahfi beri jawapan. Pada hari yang ke-20 kalau tak silap dalam riwayat tu, turun ayat tu, Nabi pun panggil 2 orang tu, Nabi beri jawapan. Nabi jawab 2, 1 Nabi tak jawab. Nabi jawab full. Apa kesudahan Ashabul Kahfi? Sehinggalah dia orang tu didirikan balik monumen di atas tempat dia orang tidur. Orang kata apa? Gua yang dia orang tidur tu ada monumen atas, ada masjid. Kan dia orang bangun balik lepas 300 tahun, komplit. Maknanya Yahudi yang beritahu pada 2 orang tu, kalau Muhammad boleh jawab, dia Nabi. Dia memang betul utusan Tuhan. Soalan yang kedua tentang Zulkarnain, kalau dia boleh jawab pun dia Nabi. Soalan ketiga, kalau dia boleh jawab, dia bukan Nabi. Itu ialah petanda yang diberi oleh orang Yahudi ni. Muhammad mesti boleh jawab. Kalau dia kata dia utusan Tuhan, dia mesti boleh jawab 2, tak boleh jawab 1. Kalau dia jawab 3-3, dia temberang juga. Kalau dia tak boleh jawab, lagi temberang lah. Itu cara Yahudi. Sebab Yahudi dapat macam mana benda-benda macam ni daripada kitab Taurat yang dahulu lah. Nak cek Nabi tu betul-betul utusan Tuhan yang terakhir ataupun tidak. Saya nak sebut, nak kait dengan yang Syiah, yang Majusi apa-apa semua ni, ialah pada soalan yang ketiga tu. Soalan ketiga, bila mana dia orang tanya Nabi tentang roh. Dalam surah Isra, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra ni, yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah ruh itu daripada urusan Tuhan. Jawapan dia umum, tergantung. Kami tak tahu. Maknanya Nabi Muhammad tak tahu hakikat roh macam mana. Sebab apa? Sebab agama-agama yang berpaksikan wahyu yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad ni, yang ada kitab ni, Taurat, Injil apa semua ni, termasuk Quran, mereka tidak memasukkan roh daripada benda yang perlu diagungkan dan disembah. Beza dengan Hindu, Buddha, Majusi, Kristian, Syiah dan semua-semualah ilmu hakikat ni, mereka mesti akan bercakap tentang roh. Sebab mereka telah menjadikan roh pun antara benda yang perlu diagungkan. Sedangkan kita kena sembah Allah Ta'ala, bukan sembah roh. Sebab tu mana-mana pernyataan yang mengagungkan roh, ianya ialah benda yang mengarut lah. Sebab tu kalau kita tengok orang yang duduk dalam, terlibat dengan ilmu hakikat ni, ilmu hakikat yang dibawa oleh Haji Ahmad Laksamana dan yang lebih awal lagi dalam Hidayatul Anwar, ini kitab-kitab batiniah Melayu yang lama. Mereka akan bahas tentang bab-bab yang sampai pergi kepada bab-bab lucah yang kita tak sanggup nak dengar lah. Cuma dia orang akan ikat dengan roh. Dia orang akan ikat dengan roh. Agama wahyu dia tak akan membesarkan roh. Tak akan besarkan roh. Roh tu ada. Cuma kita bukan kena deal dengan roh. Macam Kristian, dia orang ada kepercayaan tentang Roh Kudus. Roh Kudus tu ialah Jibril sebenarnya. Cuma dia orang percaya roh ini bahagian pada Tuhan. Sebab tu Trinity, konsep Trinity itu ialah Allah, Jibril dan juga Nabi Isa. Ada orang dia ingat Allah, Maryam dan Nabi Isa. Bukan. Allah, Jibril dan juga Nabi Isa. Maryam tu cerita lain. Cuma ketiga-tiga ni mereka ialah Tuhan dalam satu masa, tapi mereka boleh berbeza mengikut keadaan-keadaan yang sepatutnya. Sebab tu kalau kita tengok orang Kristian, dia tak boleh nak rungkai benda ni. Cuma dia ajar secara tradisional, Tuhan itu duduk pada 3. Tuhan Bapa, Roh Kudus, Jesus. Ketiga-tiga ni Tuhan.
tapi ketiga-tiga ni satu. Tuan-tuan dengar dia punya perbahasan tu. Okey. Tiga ni satu, tapi satu ni bukan tiga. Okey. Faham tak faham? Tak faham. Tapi berimanlah dengan yang tu. Itulah yang padri dia suruh. Beriman yang tu. Tanya padri, tak rasa ragu ke benda tu? Rasa juga, tapi biarlah. Benda tu dah pegang lama dah pun. Okey. Macam mana tiga bukan satu dan satu bukan tiga? Satu, tiga. Okey. Tapi ada juga padri-padri yang cerdik. Dia kaji juga orang kata apa, nas orang Islam ni. Okey. Saya ada jumpa satu orang Melayu gitulah. Okey. Dia ni guru saya waktu di sekolah menengah dulu. Lepas pada tu dia jadi timbalan mufti wilayah. Sekarang ni dah berhenti dah. Okey. Cuma waktu sebelum dia jadi timbalan mufti tu, antara kerja yang dia buat, dia dah ada datuk dah sekarang. Okey. Kerja yang dia buat ialah dia deal berdebat dengan orang Kristian. Okey. Kita beri lalu azan dulu. Sambung sikit lagi tentang bab keimanan orang Kristian terhadap Trinity ni. Okay. Ada satu orang di Malaysia ni, tapi sekarang ni dah tak aktif sangat lah, masuk ke gereja secara tertutup untuk buat dialog. Okay. Maknanya orang Kristian ni pun dia buat study terhadap orang Islam. Sebab dia orang tahu kita punya nas-nas ni. Dia kata apa yang kami imani Trinity ni, satu dalam tiga dalam satu ni, ialah bahagian daripada apa yang ada dalam Al-Quran. Itu yang dia orang sebut. Okay. Iaitu Allah Ta'ala sebut wasyaf'i wal watr. Kan ada dalam Quran kan, genap dan ganjil. Okay. Lepas tu ada satu hadis riwayat Bukhari, Nabi kata innallaha witrun yuhibbul witra. Allah Ta'ala itu ganjil dan menyukai yang ganjil. Okay. Dia kata Trinity itu ialah konsep ganjil dalam ketuhanan. Sebab nombor 3 ni nombor ganjil lah. Okay. Jadi dia orang kata apa yang kami imani ni bukan benda yang salah dan bukan benda yang silap, tapi ianya ialah bab daripada ketuhanan yang tak boleh dirungkai. Okay. Cuma salah gunalah hadis tu dengan ayat Quran tu. Maknanya nak katanya nak kata apa, nak kata dia orang tu nak guna ayat Quran untuk istidlal, dahsyat lah. Sebab tu kalau tengok tuan-tuan ingat kan, nak kata waktu Dr. Zakir naik 2-3 hari ni, Dr. Zakir naik mai Perlis. Okay. Waktu Dr. Zakir naik, tak kata apa, ditekan oleh satu pergerakan di Malaysia ni, geng-geng Hindu lah. Okay. Tuan-tuan tengok apa kata-kata yang tak suka Dr. Zakir naik tu. Dia kata kami tak suka Dr. Zakir naik di Malaysia. Dia tu Hindu. Okay. Dia kata sebab apa yang Dr. Zakir Naik bawa itu bertentangan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Tuan-tuan boleh bayang, Hindu dia boleh kata Zakir Naik itu bukan Ahli Sunnah. Dia tu kafir. Tu yang dahsyat tau. Dia boleh kenal mana satu Ahli Sunnah tulen dengan Ahli Sunnah palsu. Tapi dia tu duk kafir lagi lah. Okay. Yang Ahli Sunnah palsu dengan tulen tu dia boleh kenal, tapi dia pilih untuk Hindu juga. Okay. Ini semua karut lah. Benda-benda macam ni, orang ni dia nak betulkan benda yang dia kata. Dia sebut lah macam yang Kristian, nak kata Kristian tu betul, dia guna dalil Islam, tapi benda tu benda yang salah hakikatnya. Okay. Cuma nak katanya inilah konsep-konsep yang ada, percikan-percikan yang ada ni, akhirnya dia mengagungkan roh. Okay. Nanti insya-Allah kita akan sambung Ithna Asyariyah ni, masih lagi panjang Ithna Asyariyah version yang kedua ni. Jadi kita berpada sini lah dulu. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbahasan yang akan datang. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.